Okay guys, selamat datang and selamat kembali ke Slacky Entertainment. So, untuk video kali ni aku nak buat sambungan untuk video sebelum ni, iaitu series DC 2 pula. Okay, so jom kita tengok macam mana aku dapatkan root. Okay, so dia tengah scan DC2. Ada port 80 dengan 7744 yang terbuka. Okay, dia beritahu kat sini port 80 tu port website biasa lah. And then port 7744 ni adalah SSH. So biasanya SSH adalah 22, tapi mungkin dia pakai custom port, so dia pakai 7744. Tapi bila ada port 80 macam biasa, aku akan try derp juga. Begitu kita buka kat website. Okay, nano. Okay, kalau korang yang tengok tadi dia dah bercantik kan, sebab aku dah siap edit kat sini 172, 20, 10, 26, DC2. So dia, kalau aku buang ni, jap. Dia tengok ah. HTTP 172, 20, 10.6. Silap. 10.6. Salah lagi. Kejap Okay. Oh okay, memang cantik lah. Okay, tune lah tu. Okay, so dia kata kat sini just another WordPress plus. Macam ni selalu ni template, tapi ni ada, aku nampak ada. Okay, aku rasa tak tekan kot. Tapi ini kalau tengok dekat tak silap aku dekat OneHub dia, OneHub DC2. Okay, so dia kata kat sini, dia kata dia suruh kita set dekat host macam tadi aku buat tu, nano etc host tu, letak macam ni lah. Kalau tidak dia memang tak dapat buka lah benda-benda ni. So tu yang aku buat macam ni tadi. Tapi aku tak apa, aku tunjuk depan korang lah, aku buat balik. 172, 20, 10.6 DC2. Okay, so dia ada your user word list probably won't work, so instead maybe you just use need to be chill. Okay, ini flag. And then ini kira macam machine ni, sebab aku tahu DC series ni dia more kepada macam kita capture the flag lah. So kalau untuk yang korang yang nak tahu, chill ni adalah custom, bagi aku custom word list lah, berdasarkan website yang ni kot. Aku rasa kita kena buat berdasarkan website ni. Tapi macam biasa aku cakap, ini WordPress. So WordPress dia akan ada wp-login lah, wp-login.php. Silap, kena letak http kat depan. Okay, so ni lah macam biasa, try admin. Okay, kita tak tahu kan dia punya, orang kata apa, kita tak tahu dia punya username kan. Tapi ni WordPress, so kita boleh pakai WP Scan.
WP Scan adalah satu tools yang memang untuk WordPress. Macam kalau korang tengok video sebelum ni, ada pakai Drupal-Geddon untuk Drupal. So kalau WordPress ni dia pakai WP Scan lah. So sekarang ni aku nak pakai untuk dash, aku lupa dia punya tu. Okay, dash URL http 172.20.10.6. Lepas tu dash e untuk enumerate. Kita nak enumerate apa? Aku nak enumerate user dengan VP, vulnerable plugin. So dia akan buat benda tu lah. Sementara tu tadi flag pertama dia dah cakap dia nak chul custom word list. So kita try buat je lah. Chul http dc-2. Okay, silap. Kita chul, lepas tu kita masukkan dalam apa-apa tu lah. Dalam apa-apa apa tu? Output. So kalau dekat Linux korang boleh buat cara macam ni juga. Sengkang greater than tu. So dia akan keluarkan word list lah. Macam ni. So korang dah ada nmap tu, aku ambil pada output nmap, and then word list daripada output yang ni lah, chul ni. Okay, dia kata kat sini HTTP DC2 ni sebab dia supply to redirect kan. So kita pakai, sekejap. Okay, kat sini kita tukar lah. Kita pakai DC2. So sekarang ni kita nak guna WP Scan untuk kita dapatkan user lah. Kalau dapat user pun dah okey dah. Sebab untuk dapat masuk admin ke apa kan. Okay, so kita tahu dia ada Tom, Jerry dengan admin. So kita macam biasa kita guna burp lah. Burp, sebab aku tahu dia ada dua port. Aku akan try brute force ni dengan aku akan try brute force SSH lah. Aku tunjuk kat korang macam mana aku buat. Dia ada apa ni? Admin, Jerry, Tom. So macam biasa try buka Bersuit dulu. Sementara Bersuit nak run, aku buka Pentest WS. Okay, aku macam biasa aku dah cakap banyak dekat video yang sebelum ni. Bersuit ni aku guna untuk kebanyakannya aku guna untuk brute force lah, ataupun aku nak intercept ke apa-apa aku pakai Bersuit. Kalau untuk SSH aku pakai Hydra. So jom. Mana? Ni kita try admin ABC. Login. So dia akan masuk sini. Kita pergi copy to file sebab kita nak tengok juga kalau mana tahu benda ni boleh SQL injection ke. Kita test je lah sebab tak salah apa kita test. Okay, bird.txt. Lepas tu kita hantar pergi dia dekat send to intruder. Position. Sekarang ni aku nak clear semua ni. Aku nak sentuh yang admin ni je. Add dengan password ni je. Okay, so kita dah ada dua. Biasa kalau sniper satu, kalau dua aku pakai cluster bomb lah. Payload pertama aku nak letak simple list je. Sebab apa? Kita dah ada user, ada 3 user kita. Admin. Tak silap aku Tom kan? Tom dengan Jerry. Okay. Tom, Jerry. Okay, lepas tu yang payload kedua kita letak word list tadi lah yang dia cakap chul tadi kan. Okay, kita start attack. Sementara dia tengah start attack cari password ni, kita try juga attack SSH. Kita pakai untuk attack SSH kita pakai Hydra. Kat sini kita pakai kita tukar 172.20.10.6 IP dia. Port dia tadi 7744 kan. Lepas tu protokol dia adalah SSH. Kita show attempt. Password username list. Okay, aku kena letaklah list sekejap. Okay, aku buat satu list nano user.txt. Admin Tom, Jerry. Okay, so username list kita ambil daripada DC2 user.txt.
password list aku ambil daripada DC2 word list. So lepas tu loop around user sebab kita nak tengok dia nak pusing-pusing antara user, bukannya kita main satu user test semua password dulu kan. So kita try tuning sebab untuk SSH dia nak sensitif, so kita letakkan ni and then specific start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, biar dia jalan dulu. So sekarang ni kita tengok juga lah mana yang dapat dulu ke. Okay, so masa sekarang ni kita dah dapat Jerry dengan Tom. Jerry dia pakai AD Pissing, Tom dia pakai Parturian. So kita gunakan benda ni untuk masuk dekat dalam WordPress ni pun boleh lah. Sementara tu kita try run juga SQL map -r burp.txt -dbs -batch. Biar dia jalan. Ni apa tadi? Aku pun dah. Okay, Jerry AD Pissing, Tom Parturian. Jerry luah dia ada Jerry ADPISCING. Oh, tak boleh. ADIPISCING. Okay, so kita dapat masuk sebagai Jerry lah. So biasa kalau aku dah cakap lah, kalau masuk dalam apa-apa content management system, kita cari tempat yang kita boleh edit dia punya team lah, Teams editor ke macam tu je. Sebab kadang-kadang kita nak masukkan, kita sekarang nak cari reverse shell, kita nak cari shell. Okay, ada flag nombor 2 pula. If you cannot exploit WordPress and take shortcut, there's another way. Help you find another entry point. So aku expect benda ni, aku tahu dah password dia, so aku expect mungkin kita masuk ikut SSH lah kot. Tapi kita saja explore lah. Tak apa, kita try masuk sebagai Tom pula. Tom tadi dia kata password dia adalah Parturian, PARTURIENT. Pun sama ke lah. Aku rasa memang tak boleh nak ikut sini. Tak apa, kita try masuk tu lah SSH lah. Tengok kalau kat sini ada tak apa yang dah boleh dapat. Tak apa, secara tu kita try SSH Jerry 172.20.10.6. Tapi sebabkan dia punya dia punya port dia pakai 7744 kan, so kita kena pakai -p lah. Password dia adalah Jerry adalah AD Pissing, ADIPISCING. Tak boleh masuk ADIPISCING. Memang tahu kita salah tekan ke apa kan. Ok, tak boleh masuk ni. Aku expect mungkin salah password jadi lain kot. Kita sudah masuk sebagai Tom pula lah. -p7744. Password dia adalah Parturian ls cat flag. Okay, kalau korang nampak, kalau korang perasan, kalau korang tengok lah, dia ada -r-bash. Okay, ini adalah term yang baru lah bagi aku. Bagi aku, untuk aku nak bagi tahu kat korang lah. Aku rasa tak sebut lagi kat video-video sebelum ni. -r-bash ni maksud dia adalah singkatan untuk restricted bash. Maksudnya kita tak boleh run certain command, ada benda-benda kita tak boleh run lah. So kita kena cari cara nak bypass lah. Okay, so sekarang ni ada yang aku nak keluar daripada CD pun aku tak boleh ni. Nampak, dia tak boleh. So aku cuma boleh tengok dalam ni je. So sekarang apa yang aku boleh buat? ls. So aku expect kalau kita ls user, apa ada dalam tu? Okay, ls user. Sekarang ni kalau korang nak tahu apa beza kita punya biasa, kalau biasa kita punya ls kita, ataupun aku boleh cd apa semua kan, tapi dia dalam ni tak boleh. Sekejap. Desktop DC2 ls. Okay, so sekarang ni kalau usually sekarang ni saya cakap kita punya bin bash, dia pakai bin r-bash. So sekejap, echo
path. Okay, kita punya user local sbin ataupun user local bin kan. Kita punya user local bin apa semua, dia punya user local ls user. Kita try masuk bin lah, local lah, local tu. Okay, bin pula. Okay, korang tengok dalam dia tak ada apa-apa. So kita try masuk user bin pula. Sebab tak silap aku dia kalau biasa bash kat dalam ni user bin, lepas tu bash. Tak boleh lah. Tak apa, kalau kita tak tahu apa-apa, cari kat online lah. Kita cari cara macam mana nak bypass rbash je. How to bypass how to bypass rbash. Okay, sebab apa bypass rbash ni adalah satu sistem admin punya cara untuk bagi kita ni, bagi dia punya bash selamat lah. Sebab ini ada cara yang bagus lah. Ini sebab kadang-kadang ada memang sistem admin yang buat macam ni. So ini adalah salah satu good real life punya contoh lah, example. So macam tadi aku check sama ada kita boleh buat apa-apa ke tak. Okay, ni aku rasa kita tak boleh lah ni. Sekejap. Okay, aku harap korang nampak lah belah sini Aku letak belah sini. Oh ya, sorry aku lupa nak besarkan. Minta maaf, aku tak ingat. Aku rasa Kuazik kot dia yang komen hari tu. Minta maaf lah. Okay, so kita try ni lah. Tak boleh. Maksudnya kita dah restricted tu, maksudnya kita tak boleh nak run tu lah, senang cakap. ls bin bash. Aku rasa kalau aku selalunya aku expect kalau atas ni tak boleh, bawah pun tak boleh ni. Tengok dia sebab dia dah tak buat, tak boleh lah. ls user bin. Ini aku dapat pada mana ni user bin banyak-banyak ni. Okey, ni aku pelik sebab aku tak tahu dia dapat pada mana yang panjang-panjang ni, tapi tak apa lah. Jap tengok jap. Oh, ls dash user. Tu aku masuk lain lah tu. ls kalau contoh aku boleh tak ls home Jerry. Mana tahu boleh masuk kan. Tapi kita tak boleh cat, so kita tak boleh tengok dalam tu. So tak nak kita kena, aku rasa flow yang sebetulnya adalah kita betulkan dulu rbash ni lah. ls masuk dalam user ni, ls user bin kan, ls user bin. So kita boleh guna cara ls ni acp ataupun vi. Kalau acp ni kita buat macam ni kan, tapi bila ada vi ni aku lebih suka pakai vi lah. vi. Okay, function adalah kau tekan double dot, so dekat bawah tu set shell, lepas tu ni slash bin bash, enter, double ni shell, enter. So kita tengok boleh tak ls cat flag 3. Okay, sekarang ni at least kita punya rbash dah settle, so kita dah tak perlu pakai yang benda ni dah. Maksudnya kita dah lepas daripada restricted bash tu. So sekarang ni kita dah boleh, sekarang ni kita tak boleh ataupun cuma kita tak boleh nak run command macam cat ni apa semua tak boleh run kan. So cara dia adalah kita export path. Kita ambil je benda ni, copy, export path. Aku tak ingat sangat lah, betul kot ni, export path, lepas tu double dot $sign path. Harap jadi lah. Tengok boleh tak apa nama cat flag 3.txt.
Okay, boleh. So apa benda echo path ni? Maksudnya macam ni. Path ni bagi aku ada terangkan itu dekat video itu. Path ni adalah satu tempat yang di mana mesin ni dia akan tengok kat sini apa benda yang dia boleh run, apa benda command yang dia boleh run lah. So kalau path dia lain daripada dengan kita punya yang asal, yang lain dengan yang biasa punya. So dia kiranya command-command tu tak ada. So aku ambil semua benda yang ada kat dalam aku punya standard dalam komputer, masuk kat dia punya. So semua command tu ada lah. ls. So sekarang ni aku baru boleh masuk cd home, ls cd jerry, ls cat flag. Good to go, you have made this far but you're not home yet. Still need to get the final flag. Maksudnya kita kena ada dekat aku rasa expect kita kena cari root lah. So kalau aku su jerry, sebab aku ada password jerry tadi, adip oh tak boleh su jerry oh tak boleh. Okay, sekejap, aku rasa shell dia ada problem kot. So echo shell bin rbash. Okay, aku tukar sekali echo shell dia. Itu yang kalau nampak tu aku cakap dia, shell dia lain. Shell dia pakai orang kata apa, rbash. So tu yang dia jadi restricted sebenarnya. Export shell sama dengan copy paste, lepas tu silap sama dengan paste double dot $sign shell echo shell. Okay, user bin bash adippiscing. Ni password apa Jerry tadi tu. So copy lah. Manalah tahu boleh su Jerry kan. Okay, boleh. Sudo -l. Okay, sekarang ni aku dah masuk sebagai Jerry, and then dia kata sudo -l aku boleh run git. So macam biasa, kalau korang dah boleh sudo -l, dah ada jumpa lah apa nama, ada benda boleh buat kan. Jangan buang masa, kita masuk je GTFO bin. Okay, so kita run je sudo ni. Okay, tak boleh tak apa lah, kita try run yang bawah pula. Banyak lagi kat sini. Ni ada. Okay, who am I? ID. So aku dah masuk root lah. Oh silap. Okay, bash, lepas tu cd root. Okay, ls cat final flag. Okay, dah root. Okay, okay, macam biasa sekarang ni aku punya review tentang mesin ni. Mesin ni sebenarnya tak susah sebab dia direct. Kita cari flag and then one flag to another lah. And then cuma untuk yang tadi sebelum flag keempat tadi dia kata tak ada hint. Tapi macam mana, kalau kita dah semak benda dalam Jerry, biasa kita dah tahu pun password Jerry, bagi aku itu adalah common sense untuk kita try login sebagai Jerry lah. Kita tukar switch user sebagai Jerry. So bila kita dah switch user and then boleh sudo -l, aku rasa expect memang boleh senang dapat root. So aku harap korang enjoy dengan video kali ni. Kalau ada apa-apa benda nak tak faham ke tentang video kali ni, korang boleh tanya kat bawah. Aku akan try to give the best explanation lah. And then thanks untuk Johnny Silverhand. Thank you for watching from Massachusetts, and I really appreciate your support. Okay, so kalau korang suka jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.